Hai murid-murid, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Jura Zulfazli. Bertemu lagi kita di dalam subjek Pendidikan Jasmani tahun 5, unit 6 olahraga asas, tajuk balingan, subtajuk lemparan ajaib. Murid-murid yang belum subscribe, sila klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info pembelajaran terkini. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah 1.11.2 melempar objek berbentuk leper pada satu jarak dari kedudukan power position. 2.11.2 menjelaskan perkaitan antara kelajuan lakuan melempar dengan jarak lemparan objek berbentuk leper. 5.1.3 mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Seperti biasa, murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan tahun 5, muka surat 44 dan 45 sebagai rujukan utama pembelajaran kita pada kali ini. Murid-murid, mari kita kenali apakah itu lempar cekra. Lempar cekra merupakan salah satu acara padang dalam kejohanan olahraga. Atlet perlu melempar objek berbentuk leper iaitu cekra sejauh yang boleh. Peserta yang dapat melakukan lemparan paling jauh dikira sebagai pemenang di dalam acara ini. Dalam acara lempar cekra ini, kekuatan otot, kelajuan, dan kuasa serta menguasai teknik lemparan yang betul perlu untuk menghasilkan lemparan yang sempurna. Koordinasi serta stability yang baik diperlukan ketika berputar dan melakukan lemparan. Alatan yang digunakan di dalam acara lempar cekra ini adalah yang pertama cekra, yang kedua pita pengukur untuk mengukur jarak lemparan, dan yang ketiga kawasan lemparan. Murid-murid, cekra ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah simpai logam yang terletak di sekeliling bingkai cekra. Ia diperbuat daripada logam. Yang kedua, muka cekra. Dan yang ketiga, pusat cekra yang terletak di bahagian tengah cekra. Teknik pegangan cekra ini sebenarnya ada 3 cara, tetapi hari ini kita akan bincangkan satu cara sahaja yang biasa digunakan oleh kebanyakan atlet. Apa yang perlu dilakukan dalam teknik ini adalah kamu perlu letak keseluruhan tapak tangan di atas cakra, ibu jari di atas cakra, kemudian pegang cakra dengan ruas hujung jari yang dibengkokkan sedikit mencengkam pada bahagian simpai cakra. Jari-jari diregangkan pada jarak yang sama. Murid-murid boleh melihat di dalam gambar. Semasa memegang cakra ini, pastikan kamu dalam keadaan yang selesa. Dalam acara lempar cekra terdapat 2 teknik lemparan, yaitu yang pertama gaya berdiri ataupun 90 darjah, yang kedua gaya berpusing. Dalam teknik gaya berdiri ini, ia sesuai bagi mereka yang baru menceburkan diri di dalam acara ini. Kerana ia mudah, tidak banyak pergerakan kaki dan ayunan ataupun pusingan tangan diperlukan. Peserta hanya perlu berdiri dan membongkokkan sedikit badan ke hadapan. Tangan yang memegang cekra itu dihayunkan beberapa kali ke hadapan untuk mendapatkan momentum. Kemudian melemparkan cekra tersebut ke hadapan setelah bersedia tanpa memusingkan kaki maupun badan. Teknik lemparan yang kedua adalah gaya berpusing. Teknik ini lebih sukar dan tidak banyak digunakan pada peringkat sekolah rendah kerana kesukaran melakukannya. Walau bagaimanapun, teknik lemparan ini mampu menghasilkan jarak yang lebih jauh. Ia sesuai digunakan sekiranya ingin mengikuti pertandingan di peringkat yang lebih tinggi. Apa yang perlu dilakukan adalah peserta hendaklah berdiri pada kedudukan membelakang kawasan pendaratan cekra, kemudian membuat 1/3/4 pusingan sebelum membuat lemparan. Maksudnya di sini peserta perlu membuat hampir 2 pusingan sebelum membuat lemparan. Terdapat 3 fasa di dalam lempar cekra ini, yaitu yang pertama fasa persediaan,
yang kedua pasal putaran, dan yang ketiga pasal lemparan dan juga ikut lajak. Baiklah murid-murid, dalam fasa persediaan ini apa yang perlu kamu lakukan adalah pegang objek lempari itu, yaitu cakra, dengan cara yang betul seperti yang kita bincangkan tadi. Kemudian berdiri dalam posisi power position. Maksudnya kedudukan dada, lutut dan hujung kaki kamu berada di garisan yang sama. Murid-murid boleh merujuk seperti di dalam gambar. Dalam fasa putaran pula, apa yang perlu kamu lakukan adalah perlu pusing dan rendahkan sedikit badan ke arah lemparan serta ekstensikan tangan untuk stability ataupun keseimbangan. Kemudian rotasikan bahagian pinggul, ayunkan kaki dominan keliling bulatan dan buka tangan bebas ke arah sisi dengan pantasnya. Di dalam fasa lemparan dan ikut lajak, kamu perlu rotasikan bahagian pinggul, ekstensikan siku serta ayunkan tangan dengan pantasnya. Kemudian, lepaskan cakra di bawah paras bahu, pastikan kedudukan kedua-dua bahu adalah sejajar sebelum melakukan lemparan. Dan ikut lajak lemparan. Di dalam fasa ini, lebih pantas rotasikan pinggul, maka lebih jauhlah jarak lemparan dapat dilakukan. Murid-murid, aspek keselamatan adalah perkara yang paling penting dan diutamakan dalam melakukan apapun aktiviti. Begitu juga dengan acara lempar cakra ini. Aspek keselamatan yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu pastikan kawasan melakukan aktiviti berada dalam keadaan yang selamat. Sebelum melakukan lemparan, kamu perlu pastikan tiada sesiapa pun berada di kawasan lemparan bagi mengelakkan kemalangan. Dan simpan alatan yang telah digunakan di tempat yang telah disediakan. Murid-murid, tahukah Anda, pemegang rekod acara lempar cakra di Malaysia ialah Muhammad Irfan Syamsuddin dengan jarak lemparan sejauh 62.55 meter yang telah dilakukan di dalam kejohanan olahraga Australian Top Meeting pada tahun 2017. Target dalam top 4 dalam Asian Track and Field di China. So saya kena work hard untuk Olimpik tahun depan. So itu dalam list saya, dalam target saya lepas SEA Games. So saya kena baling 63 untuk dapatkan ke Olimpik. Sekian dan terima kasih. Semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi serta info maklumat pembelajaran terkini. Murid-murid jangan bimbang, percuma sahaja, tidak dikenakan apa-apa bayaran pun.